keyakinan kita. Keyakinan ini berdasarkan kepada ilmu dan ihtisab. Ihtisab ni maknanya penuh mengharapkan. Maksudnya di situ benar-benar jujur, ikhlas. Bila kita buat macam tu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Taala janji melalui lidah Nabi SAW diberi pengampunan dosa-dosa yang terdahulu. Masya-Allah, mudah-mudahan semua kita Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kelemahan, kekurangan kita. Dengan segala kemampuan kita yang sedikit, yang kita mengaku kita lakukan ini taklah sebanyak mana, mudah-mudahan diterima sebagai qiyam kita pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Tapi kita nak usaha lebih sikit lagi sebab masih ada berbaki walaupun beberapa malam sahaja. Ingat tuan-tuan puan-puan, yang kadang-kadang kita terlupa. Mungkin kita kata dah banyak dah kita buat, mungkin kita kata dah banyak dah kita lakukan. Mungkin ada pula yang dia cari kata Lailatul Qadar, mungkin dia kata dah pun berlalu dah, agaknya Lailatul Qadar tu tak guna dah pun, tak payah dah susah-susah pula, dia kata. Dia buat dengan falsafah dia ke teori dia. Dia kata dah habis dah, saya pun dah khatam, apa tak apalah, malam-malam terakhir ni saya relax. Tuan-tuan puan-puan, selalu juga pernah dah saya ulang, nak sebut lagi juga dekat sini. Dalam sepotong hadis Nabi SAW sebut, al-a'malu bil khawatim, innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi SAW, ingat baik-baik, sesungguhnya amalan kita yang sebenar-benar diterima, amalan kita yang sebenar-benar memberi kesan kepada diri kita, yang paling akan nanti menentukan nasib kita, bil khawatim, iaitu yang akhir sekali, tuan-tuan puan-puan. Yang awal-awal yang banyak kita buat tu memang tak ada masalah, bagus. Tetapi kena ingat Nabi SAW pesan, innamal a'malu bil khawatim. Yang menentukan sebenar-benar kita nanti, sama ada Ramadan kita ni betul-betul diterima ataupun tidak, sama ada qiyamul lail kita diterima atau tidak, taubat kita diterima ataupun tidak, Al-Quran kita diterima ataupun tidak, sama ada munajat kita diterima ataupun tidak, adalah yang terakhir pada bulan Ramadan. Dan kita ingatkan juga, begitu juga dalam kehidupan kita. Hadis ini hadis yang hasan, yang kuat, menceritakan gambaran keseluruhan dalam konteks falsafah beramal orang yang beriman. Kita jangan selesa dengan apa yang kita dah buat pada hari ini. Kita tak tahu esok, lusa kita dan yang akhir kita bagaimana. Kata Nabi SAW, amalan yang sebenar-benar yang menentukan bagi kita, yang paling penting kita sebenarnya kena ambil berat, tuan-tuan, al-khawatim, yang terakhir sekali. Sebab kita tak tahu. Kita biasa dengar hadis-hadis Nabi SAW pesan kat kita, berapa ramai orang yang beramal dengan amalan ahli syurga, tetapi bila dah sejengkal nak masuk syurga, tiba-tiba didatangi ketentuan Allah kepada dia, wala haula wala quwata illa billah, dia buat amalan ahli neraka. Sepanjang hidup dia, mungkin sepanjang Ramadan dia cukup hebat, tapi lagi sejengkal nak berakhir Ramadan, lagi sejengkal dia nak meninggal dunia, nak masuk dalam syurga dah sepatutnya, tiba-tiba didatangi ketentuan Allah pada dia, terbalik sikit hati dia, tergoda sikit nafsu dia, dia buat perkara maksiat. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala perintah malaikat, humban dalam neraka. Humban dalam neraka. Dan berapa ramai pula orang yang begitu pula sepanjang hidup beramal amalan ahli neraka, tinggal sejengkal nak masuk neraka dah. Tengok pun kata ni orang jahat, ni orang tak baik, ni bukan begitu, ni bukan begini, tapi tiba-tiba sejengkal nak masuk neraka. Sebab kerana Nabi SAW sebut al-a'malu bil khawatim, amalan yang menentukan yang paling akhir, sejengkal nak masuk neraka. Tapi bila datang ketentuan Allah, datang keinsafan, tiba-tiba dia berkata astaghfirullahalazim. Dan orang pun tak tahu daripada cetusan telaga iman yang paling tulus dalam hati dia, bila dia sebut macam tu, tiba-tiba Allah terima dan Allah Subhanahu Wa Taala perintah malaikat masuk dia dalam syurga. Siapa yang tahu, tuan-tuan dan puan? Sebab itu kita nak mengingatkan di akhir-akhir Ramadan ini, kena ingat tuan-tuan dan puan, walaupun berbaki cuma beberapa malam sahaja. Jadi sebab itu kita kata pecut. Kita nak kena usahakan, kena giatkan. Jangan kita abaikan dan jangan kita pandang dia enteng. Sebab kerana kita rasa kita dah buat banyak sebelum ini. Sebab kita rasa kita dah selesa dengan apa yang kita dah usahakan sebelum ini. Kita tak tahu, tuan-tuan dan puan, semua kita pun tak tahu bila berakhirnya dan bagaimana kesudahannya cerita kita. Itu yang kita dengar, doa-doa yang selalu juga kita baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah.
Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Mungkin kita ada banyak contoh orang-orang yang mereka kita nampak biasa-biasa sahaja, tetapi akhir hidup mereka masya-Allah, Allah Subhanahu wa taala takdir akhir yang husnul khatimah. Doa di kalangan salafus salih, Allahumma ja'al khaira a'malina akhirah. Ya Allah, tolong jadikan sebaik-baik amalan kami amalan yang terakhir. Itu yang mereka doa selalu. Waj'al khaira ayyamina yawma nalqak, dan tolong jadikan hari yang terbaik bagi kami adalah hari nanti kami nak berjumpa dengan kamu. Hari yang terbaik bagi kami, hari kami nak berjumpa dengan kamu. Ini antara doa mereka-mereka yang salih terdahulu daripada kita ramai, mengingatkan kepada kita penting untuk kita mengambil berat pada detik waktu-waktu yang terakhir. Bersempena dengan akhir Ramadan ini juga kita mengingatkan diri kita. Dan tuan-tuan dan puan, dalam hal ini sering juga kita sebut bila dalam konteks yang kita namakan Ramadan ini, iaitu Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar yang sememangnya ramai kita maklum daripada pandangan-pandangan yang popular, para ulama memberitahu dan membahaskan bahawa Lailatul Qadar ini, malam yang hebat ini, dia duduk pada malam-malam ganjil 10 Ramadan yang terakhir. Dalam sebahagian riwayat sebut malam-malam ganjil 7 Ramadan yang terakhir. Jadi yang pentingnya tuan-tuan dan puan, soalannya sekarang ni kita mungkin boleh tahu malamnya malam ganjil 10 yang terakhir. Tetapi soalannya tuan-tuan dan puan, kita nak tanya bagaimana caranya? Maknanya apakah kita ni layak untuk kita diterima sebagai orang yang menghidupkan dan bertemu dan mendapat kelebihan Lailatul Qadar? Siapa pun tak tahu. Yang kita tahu, kita kena jaga niat kita. Yang kita tahu, kita kena bersihkan betul-betul tumpuan dan fokus konsentrasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi kalau kita beribadah ni cuma sekadar nak rebut namanya Lailatul Qadar. Maknanya semata-mata nak dapat. Kononnya kita dah dapat, kita rasakan. Kononnya selepas daripada tu kita pun habis rehat sahaja, tak buat apa-apa. Jadi tuan-tuan dan puan, persoalan ini antara yang kita sama-sama nak fikirkan. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang insya-Allah terus mengikhlaskan hati, terus menggiatkan lagi amal dalam kita nak mencari bukan saja sebenarnya Lailatul Qadar. Yang kita nak adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita maklum Lailatul Qadar ni kita nak doa, nak minta apa? Lailatul Qadar ni macam-macam kita nak minta. Yang paling penting daripada kita nak minta, yang Nabi SAW bila ditanya oleh isterinya Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, Aisyah tanya dekat Nabi SAW, wahai Rasulullah, kot-kotlah kalau saya ni, kalau-kalaulah saya ni bernasib baik agaknya diterima orang yang bertemu dengan yang namanya Lailatul Qadar, apalah agaknya saya nak doa? Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya. Yang tu yang Nabi SAW ajar doa, yang kita baca selalu sepanjang Ramadan, siang, pagi, petang, malam kita baca, sebab dengan kita penuh mengharapkan. Kata Nabi SAW, Aisyah, kalaulah kamu bernasib baik, maknanya bertemu dengan Lailatul Qadar, sebutlah Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampunkan kami. Itu yang sebenarnya nak minta. Kalau kita rasa-rasa macam-macam kita nak minta cukup besar. Mungkin ada orang macam-macam dia doa, dia minta, masya-Allah, tak pasti Allah terima. Tapi dengan doa yang tulus, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Maknanya kita nak nampakkan, Nabi SAW nak nampakkan, bagi tahu kepada kita tuan-tuan dan puan, yang kadang-kadang macam-macam perkara seperti yang saya pernah kongsi juga selalu dulu, selalu juga sebut. Nak ulang sikit juga. Masa saya kecil-kecil, saya lah remaja, saya rasa tuan-tuan dan puan pun ada pengalaman. Bila kita dengar cerita kata Lailatul Qadar ni macam-macam boleh minta dapat, kita terbayang macam-macam nak minta. Terbayang macam-macam nak minta. Lebih-lebih masa kita remaja dulu, kita minta, teringat nak beli kasut yang hebat-hebat. Nanti besar nak beli rumah besar atas bukit ke banglo. Kita teringat nak dapat permaisuri yang bukan main cantik, comel lonte. Kita macam-macam, kita terbayang semua.
Tapi bila kita baca sikit, kita kaji, kita jumpa hadis-hadis Nabi SAW cerita, Masya Allah, rupanya kita lupa yang paling besarnya kita nak minta adalah kesilapan kita, kebersihan hati kita, perkara yang lebih mendasar sebenarnya, yang mana bila pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala dapat kepada kita, justru tuan-tuan dan puan, kita yakin dan percaya insya-Allah masih ada waktu. Masih ada waktu dan masih ada peluang, dan kita pun sebenarnya dah banyak bercakap, lebih-lebih lagi saya, kita dah banyak bercakap. Jadi kita kurangkan mungkin sekarang ini, daripada kita banyak bercakap saja, kita buat, cuba yang terbaik. Masih ada waktu insya-Allah, dan kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri bantuan kepada kita. Dan mungkin kita juga mengharapkan lebih ramai orang-orang yang soleh, yang mungkin mereka ini lebih baik daripada apa yang kita sangkakan, hati mereka, jiwa mereka, dan mungkin mereka tak dengar begitu yang kita dengar, mereka tidak seperti yang kita lihat di hadapan kita, tetapi orang-orang saleh ni doa mereka Allah terima. Kita doa mudah-mudahan doa-doa mereka juga dapat kepada kita insya-Allah. Doa orang-orang yang saleh, mudah-mudahan sekali-sekali mungkin mereka doa tu untuk ramai-ramai itu diniatkan untuk semua jemaah masjid, semua jemaah yang datang salat zuhur, semua jemaah yang pernah bersama-sama berbuka puasa, masya-Allah, doa seperti itu diterima Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat juga pada kita. Kita doalah mudah-mudahan Allah beri bantuan dan kuatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira berpada setakat ini yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan daripada diri saya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, esok kita masih ada lagi waktu, dan esok sekali maklumkan kita ada hadisul Jumaah selepas solat Jumaat. InsyaAllah kita akan berkongsi sedikit. Tadi ada yang bertanya berhubung dengan hari raya, sedikit persiapan dan bagaimana yang mungkin dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita menghadapi nanti bulan Syawal. Mudah-mudahan diterima juga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.